Salam sejahtera, saya Pratip Anulaki Satish, mewakili kumpulan 2, akan membentangkan tentang kesan fahaman sekularisme pada generasi abad ke-21. Apakah itu sekularisme? Sekular, perkataan itu bermaksud dunia yang tidak dicampurkan dengan agama dan perkara yang berkaitan dengannya. Sekularisme pula bermaksud memberi hak kebebasan dan peraturan dan ajaran agama, iaitu kebebasan daripada pengenaan agama, kerajaan terhadap rakyat dan sebuah negara. Dari segi lain, ia merujuk kepada pandangan bahawa aktiviti manusia atau sesuatu keputusan haruslah berasaskan bukti dan fakta yang tidak menjurus kepada pengaruh keagamaan. Dari segi Islam, fahaman sekular ini bermaksud menjalani kehidupan di dunia secara terpisah daripada fahaman agama. Terpisah ini tidak kira sama ada dalam bidang ekonomi, politik, pendidikan, pentadbiran, kebudayaan dan lain-lain. Orang yang berfahaman sekular tidak memikirkan kehidupan selepas mati, syurga, neraka, dosa dan pahala. Mereka menganggap bahawa apa yang berlaku di dunia hanya di dunia sahaja dan tidak berkaitan dengan akhirat. Istilah sekularisme diperkenalkan oleh seorang penulis bernama George Holyoake pada tahun 1896 di United Kingdom. Holyoake mencipta istilah sekularisme untuk menjelaskan pandangannya bagi menggalakkan suatu urusan dunia seperti urusan sosial terasing daripada agama tanpa mengkritik atau memprovokasi sesuatu agama. Sekularisme tidak pernah berkata bahawa tiada kebenaran atau pedoman dalam sesuatu agama, tetapi beliau menegaskan bahawa adanya kebenaran dan pedoman yang fahaman sekularisme. Impak fahaman sekularisme kepada sosial adalah kehindaran diri kepada kepentingan beragama, menyebabkan kekosongan diri dan kekurangan jiwa, dan menyebabkan pembangunan diri yang tidak seimbang. Akibatnya keruntuhan moral, akhlak diri dan gejala-gejala seperti dadah, arak, AIDS, lesbian, homoseksual dan busia semakin berleluasa dan meningkat dengan kadar yang membimbangkan. Aktiviti-aktiviti sosial kini telah dibagikan kepada aktiviti agama dan bukan agama. Begitu juga dalam aspek pakaian dan pergaulan. Dalam majlis ceramah agama, musabakah tilawah Al-Quran dan sebagainya, kita dapati cukup Islamik. Tetapi contohnya dalam konsert hiburan langsung tidak relevan dengan aspek keagamaan. Pergaulan bebas sudah menjadi norma yang biasa. Berpasangan sudah merupakan tuntutan semasa yang wajib dalam kalangan remaja. Malah berpelukan juga sudah menjadi lumrah pandangan kita di mana-mana. Gambaran perbuatan mereka ini menunjukkan perubahan bentuk pemikiran mereka yang kian dipisah daripada aspek keislaman. Impak fahaman sekularisme kepada pendidikan ialah pemikiran masyarakat bahawa pengalaman syariah Islam hanyalah untuk orang yang beraliran agama sahaja, seperti menutup aurat, menjaga batasan pergaulan, menghadiri masjid bagi solat berjemaah dan mendengar ceramah agama. Selain itu, budi pekerti para pelajar akan kian luntur kepada generasi yang lain jika dinilai remaja pada hari ini mereka lebih gemar melakukan kegiatan yang tidak berfaedah seperti merokok, ponting kelas dan membuli. Jika tidak dibendung, masalah ini akan berlarutan dan impian memajukan negara kita akan semakin pudar. Masyarakat akan semakin memusuhi agama mereka sendiri. Hal ini kerana ideologi-ideologi yang dikemukakan Barat adalah bersumberkan fakta yang boleh diterima akal dan hanya menggunakan pancendera sahaja. Impak fahaman sekularisme kepada politik adalah berlandaskan kapitalisme, iaitu sistem ekonomi yang mementingkan kekayaan diri sendiri serta mengaut keuntungan. Mendapat pengaruh politik yang besar, pangkat dan kuasa pemerintahan semata-mata. Pemerintah sekular boleh menjadi asas kepada pembentukan masyarakat sekular.
Masyarakat yang bersifat sekular akan menyebabkan kemerosotan moral manusia. Kebebasan untuk melaksanakan perkara yang bertentangan dengan undang-undang syariah dalam Islam, sebagai contoh pengguguran bayi, perkahwinan sesama jenis, pendidikan seks dan lain-lain. Bukan sahaja dalam Islam, malahan ia juga bertentangan dengan ajaran agama yang lain. Seterusnya, kumpulan kami telah menjalankan sebuah kajian dengan bertujuan untuk mengenal pasti pengetahuan generasi abad ke-21 mengenai kefahaman sekularisme. Kajian ini memfokuskan golongan remaja khususnya pelajar sekolah dan mahasiswa universiti dengan mengedarkan pautan Google Form. Berdasarkan hasil kajian, didapati bahawa fahaman sekularisme ini diketahui kewujudannya tetapi tidak pasti akan kesannya. Secara menyeluruh, diharapkan dengan maklumat yang diperolehi dari hasil kajian ini dapat membantu generasi muda yang memupuk jati diri. Objektif kajian ini adalah untuk menyelidik kesedaran generasi abad ke-21 mengenai sekularisme, kewajaran sekularisme pada abad ke-21 dan sekularisme kepada generasi abad ke-21. Metodologi atau cara-cara untuk membuat kajian ini adalah dengan kaedah menganalisis data dan kaedah pengumpulan maklumat. Kaedah menganalisis data ini dengan menggunakan platform Google Form bagi tujuan analisis maklumat daripada rakan, dan juga kaedah pengumpulan maklumat ini adalah untuk menggunakan aplikasi Google Chrome bagi memperoleh fakta dan penerangan daripada beberapa laman sesama. Hasil kajian dan perbincangan yang kita dapat daripada kajian ini ialah 62.4% daripada 109 responden mengetahui tentang fahaman sekularisme di Malaysia. Lebih 58.7% responden tidak pasti akan kewujudan fahaman sekularisme di kalangan mereka. Hasil responden yang rata-rata berumur 18 hingga 25 tahun memilih untuk fahaman sekularisme ini agar dihapuskan. 36.7% responden bersetuju fahaman sekularisme mampu mengubah gaya hidup sesebuah masyarakat termasuk generasi abad ke-21. Secara kesimpulannya, kesedaran akan generasi abad ke-21 terhadap isu fahaman sekularisme ini haruslah dipertingkatkan kerana kesannya jelas membawa ke arah yang negatif dan melibatkan jati diri generasi abad ke-21. Khususnya dari sudut agama dan akhlak. Fahaman sekularisme terbukti mampu menjejaskan identiti seseorang yang beretika dan memberikan implikasi buruk kepada negara. Fahaman ini juga harus dibendung agar tidak terus menular ke generasi kini dan seterusnya. Itu saja daripada saya. Sekian, terima kasih.